Assalamualaikum, berjumpa lagi kita dalam channel Nizam ZZK. Baiklah, untuk video kali ini saya ingin share satu lagi pengalaman seram yang dialami oleh Saiful dan keluarganya. Kejadian ini berlaku pada tahun 2008 di Negeri Sembilan, di mana Saiful telah terbeli satu rumah lelong yang berpenunggu. Nak tahu kisah seterusnya? Tunggu. Pada suatu hari, Saiful ternampak satu iklan yang menarik di mana satu rumah teres tingkat akan dilelong yang tidak jauh berada daripada rumah mertuanya. Dan Saiful tahu rumah tersebut di mana. Jadi, Saiful dan isterinya telah meninjau ke kawasan rumah tersebut. Kawasan tersebut merupakan kawasan yang lama. Rumah tersebut dianggarkan telah kosong kira-kira 4 tahun. Tetapi yang menariknya, rumah tersebut adalah corner lot. Jadi, kawasan sekitarnya sangat luas. Kira-kira terdapat 30 kaki di bahagian tepi rumah yang boleh digunakan untuk bercocok tanam. Saiful sangat berminat dengan rumah ini. Dan harga yang ditawarkan kira-kira separuh daripada harga pasaran. Ini menyebabkan Saiful dan isterinya sangat teruja untuk memiliki rumah tersebut. Hari lelongan telah pun tiba. Dan akhirnya Saiful telah mendapatkan rumah tersebut dengan harga yang sangat berpatutan, kira-kira separuh daripada nilai pasaran. Setelah segala urusan selesai, akhirnya Saiful telah mendapat kunci rumah tersebut. Seperti biasa, rumah lelongannya selalunya memang agak terbiar dan rumah tersebut telah kosong kira-kira 4 tahun. Jadi, beberapa pembaik pulih yang perlu dilakukan oleh Saiful. Antaranya tingkap, pintu, kabinet, lampu, kipas kebanyakan sudah rosak. Dan Saiful juga perlu mengecat baru. Dengan modal kurang daripada RM15,000, akhirnya Saiful dapat mendiami rumah tersebut dengan selesa. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Akhirnya Saiful berpindah ke rumah baru. Saiful dan isterinya bersama anaknya Adam yang berusia 4 tahun sangat teruja tinggal di rumah baru tersebut. Pada hari pertama Saiful pindah ke rumah tersebut, Saiful telah menjemput ahli keluarga terdekat dan ahli surau di taman tersebut datang ke rumahnya untuk diadakan kenduri kecil-kecilan. Setelah kenduri selesai, semua orang pulang ke rumah masing-masing kecuali sepupunya yang bernama Ali pulang paling lewat. Dan Ali telah menarik Saiful keluar daripada rumah dan ingin berbincang. Dan Ali telah beritahu kepada Saiful bahawa rumah tersebut sebenarnya kurang sesuai kerana agak keras. Saiful agak terkejut apabila Ali berkata demikian, kerana Saiful faham Ali memang dapat tahu hal-hal berkaitan dengan alam gaib. Ali berpesan kepada Saiful supaya membuat pagar di rumah tersebut kerana ini untuk kepentingan keluarga Saiful. Ali juga berpesan penunggu di rumah tersebut agak kuat dan Ali perlu bertindak segera sebelum perkara buruk berlaku. Sebelum Ali beredar, Saiful berpesan kepada Ali supaya tidak war-warkan perkara tersebut kepada siapa. Sebab Saiful akan berusaha selesaikan masalah tersebut tanpa merisaukan ahli keluarganya. Pada hari ketiga Saiful menetap di rumah tersebut, barulah terdapat beberapa peristiwa pelik berlaku. Anaknya Adam mula bercakap sorang-sorang, seolah-olah sedang bercakap dengan kawan rapat. Saiful merasa pelik dan Saiful tak bertanya kepada Adam bercakap dengan siapa tu? Adam menjawab, dengan kawan ni lah ya. Saya tak nampak ke? Isteri Saiful sangat terkejut mendengar jawapan Adam. Dan isterinya mula bertanya kepada Adam, siapa kawan Adam? Adam menjawab, ni Bobo, Mama tak nampak ke? Dan Adam terus bermain-main bersama dengan kawan gaibnya. Keadaan ini berterusan selama beberapa hari. Dan pada minggu berikutnya, Adam semakin rancak berkawan dengan kawan barunya. Saiful dan isterinya mula rasa curiga. Adakah Adam hanya berhayal ataupun memang Adam sedang bermain dengan makhluk gaib? Dan Saiful mula terfikir kata-kata sepupunya Ali
dan Saiful belum bertindak segera sebelum keadaan menjadi lebih serius. Tetapi Saiful masih merahsiakan hal tersebut kepada isterinya. Disebabkan oleh Adam masih kecil dan tidak biasa tidur di biliknya sendiri, maka Adam tidur bersama dengan Saiful, bermakna mereka bertiga tidur di bilik utama. Pada suatu pagi, apabila Saiful keluar daripada bilik, Saiful dapati barang-barang permainan Adam bersepah di lantai. Sedangkan setiap malam sebelum tidur, mereka akan kemas semua perkakasan permainan Adam di rak paling atas. Dan bagaimana permainan tersebut boleh bersepah di lantai? Tidak mungkin Adam yang mengambil permainan tersebut yang berada di atas almari. Selama beberapa hari, kejadian sama berulang. Ini menyebabkan Saiful terpaksa pecah rahsia, memberitahu kepada isterinya apa yang sepupunya Ali beritahu sebelum itu. Selepas 2 bulan mereka berpindah ke rumah tersebut, keadaan semakin serius. Adam semakin selesa berkawan dengan kawan gaibnya. Saiful mula berpesan kepada Adam, jangan bermain dengan Bobo, kawan gaibnya. Menurut Adam, walaupun muka Bobo tu buruk ataupun hodoh, tetapi Bobo seorang yang baik, selalu ajak Adam bermain-main. Ini menyebabkan Saiful dan isterinya berasa meremang bulu roma, ketakutan. Benarkah Adam sedang bermain dengan makhluk gaib, sedangkan mereka dua tak nampak? Adakah Adam hanya berhayal ataupun benar-benar berlaku? Hinggalah pada suatu hari, Saiful dan isterinya melarang keras Adam bermain dengan Bobo. Tetapi Adam tetap berdegil. Ya, Adam menangis kerana dilarang. Dan Adam kata Bobo adalah kawan baiknya, tidak mungkin dia akan tinggalkan Bobo begitu saja. Dan pada hari tersebut, kira-kira pukul 12.30 malam, Saiful dan isteri terjaga dari tidur kerana terdengar bunyi bising di ruang tamu. Saiful dan isterinya terus membuka pintu bilik dan didapati permainan Adam jatuh berselerakkan di atas lantai dan terdapat beberapa permainan yang pecah dan rosak. Ini menunjukkan seolah-olah penunggu tersebut yang bernama Bobo marah. Keadaan ini berterusan selama beberapa bulan. Kira-kira 6 bulan mereka terpaksa hadapi situasi sama. Setiap kali mereka melarang Adam bermain dengan Bobo, mesti akan berlaku kerosakan, sama ada permainan dan sebagainya. Hinggalah pada suatu hari, Saiful amat marah dengan perbuatan Adam yang sangat leka bermain dengan Bobo, rakan makhluk gaibnya. Dan pada malam tersebut, sedang mereka tidur lena, terdengar satu bunyi yang sangat kuat di dapur. Dan Saiful dan isterinya terus meluru ke bahagian dapur dan didapati periuk belanga jatuh ke lantai. Seolah-olah Bobo sedang mengamuk kerana dilarang bermain sama Adam. Beberapa kejadian pelik juga turut berlaku. Banyak barang-barang di dalam rumah tersebut berubah kedudukan. Tidak mungkin ada yang melakukannya. Ini bermakna semua perbuatan tersebut dilakukan ketika mereka sedang tidur. Ini menyebabkan isteri Saiful sangat tertekan. Gangguan-gangguan ini berlaku tidak kira siang, petang ataupun malam. Ketika Saiful pergi ke kerja pada waktu siang, perkara-perkara gangguan tetap juga berlaku. Keadaan Adam agak merisaukan kerana Adam semakin ceria berkawan dengan makhluk yang tidak nampak. Pada suatu hari, isteri Saiful bertanya kepada Adam, berapa orang kawan Adam? Dan Adam menjawab, ramai mama, ramai sangat. Sekarang ada lebih 10 orang bermain dengan Adam. Ini menyebabkan isteri Saiful makin rasa takut dan risau dengan perbuatan anaknya. Sebenarnya, Saiful telah memanggil beberapa orang ustaz untuk membaik pulih keadaan rumah tersebut, tetapi semuanya gagal. Sehinggalah pada suatu hari, Saiful telah membawa seorang ustaz yang agak terkenal. Ustaz ini telah banyak kali berjaya menyelesaikan masalah yang dihadapi seperti Saiful ini. Namun, malangnya ustaz tersebut juga mengundur diri. Menurutnya, penunggu di rumah Saiful ini sangat degil dan sangat kuat.
mereka tidak akan keluar daripada rumah tersebut walau apa pun berlaku. Ustaz tersebut mengaku kalah. Beliau tidak sanggup untuk berlawan dengan penunggu di rumah tersebut. Demi keselamatan Adam dan keluarga, akhirnya Saiful bernekat untuk keluar daripada rumah tersebut dan menyewa di tempat yang lain. Ini bermakna Saiful hanya menetap di rumah tersebut tidak lebih daripada 2 tahun. Dan akhirnya Saiful bernekat untuk menjual rumah yang didiaminya. Dan tidak sampai daripada 2 bulan dah terdapat pembeli, dan Saiful dengan rela hati melepaskan rumah tersebut kepada pembeli baru. Daripada pengalaman Saiful ini, boleh kita simpulkan bahawa sekiranya kita ingin membeli rumah, terutamanya rumah lelong yang telah terbiar lama, maka kita perlu lebih berhati-hati. Kerana perkara begini tidak mustahil akan berlaku kepada kita. Baiklah, sekiranya anda memiliki cerita seram yang menarik dan ingin dikongsi bersama, hantarkan cerita anda ke email ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk komen, like dan subscribe. Kita jumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum, bye-bye.